insyaallah awalan nudarrish wa natakallam wa natahadath. Kita pertama sekali kita akan sembang dulu sikit-sikit. Kedua baru kita akan masuk dalam kelas kita mulai pengajian. Baik. Pas Arab tahun 3 ni, siapa dah tengok dah buku teks? Tak dapat lah, tak dapat. Oh, semua tak dapat lagi? Tak dapat. Tak dapat. Kalau tak dapat lagi, saya teks. Saya akan tunjuk buku teks digital tu lah. Buku teks kita ni, dia antara 4, kita ada 10 tajuk ataupun tema yang kita perlu kuasai lah. Pertama sekali tajuk teknologi. Teknologi ni kamu kena tahu istilah-istilah teknologi dan juga istilah-istilah berkaitan dengan ICT ni, internet, web, aplikasi, email, apa lagi, semua yang berkaitan dengan internet. Lepas itu berkaitan dengan teknologi selain internet, iaitu handphone, komputer, dan apa-apa yang tu pertama berkaitan teknologi. Lepas itu tema yang kedua saya rasa macam tema bahasa Arab, kamu kena tahu berkaitan tokoh. Macam mana kita nak mengenali tokoh. Jadi adalah term-term, istilah-istilah yang digunakan, al-kalimat, kalimat-kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan tokoh. Jadi kita kena kuasai kalimat-kalimat tersebut, istilah-istilah tersebut. Kamu basic ayat ada, cuma istilah bila tak ada perkataan baru berkaitan dengan tajuk tu, kamu tak boleh nak faham. Jadi kamu kena setiap tajuk tema yang saya sebut ni, kamu kena ada istilah-istilah perkataan-perkataan yang common yang selalu digunakan di dalam bidang ataupun tema tersebut. Tema seterusnya berkaitan dengan iqtisad, berkaitan dengan apa lagi, tafsir Quran, berkaitan dengan sirah nabawiyah, berkaitan dengan adab dan sebagainya. Jadi ada 10 tema yang kita perlu lalui, kuasai, istilah-istilah yang berkaitan dengan tema-tema tersebut. Barulah bila kita baca tentang tokoh, kita tahu dah ayat ni ayat tentang tokoh, dan cara nak cerita tentang tokoh ada dia punya kalimat-kalimat dia, perkataan-perkataan yang penting yang perlu kita tahu. Contohnya macam dia beranak di mana tokoh tu? Wulida. Perkataan ni wulida. Contohnya lagi karangan-karangan, kutub wal muallafat, kitab-kitab dan karangan-karangan. Kita kena tahu apa bentuk muallafat. Jadi kutub kita tahulah kitab-kitab. Wal muallafat adalah karangan-karangan muallaf. Jadi istilah-istilah yang berkaitan dengan satu-satu tema tu, insya-Allah bila kita lalui, nanti kita baca tentang tokoh pun insya-Allah kita akan faham. Okey. Kalau tak ada lagi buku teks, okey, dalam bahasa Arab ni apa yang komponen-komponen bahasa yang kamu belajari dalam bahasa Arab? Dalam bahasa kamu mengaji apa? Siapa yang boleh dah kamu mengaji 4 tahun bahasa Arab ni, apa yang kamu mengaji dalam bahasa Arab ni? Komponen-komponen dia yang kamu pelajari. Okey, memudahkan lagi soalan ni. Apakah kemahiran bahasa yang kamu pelajari di dalam bahasa Arab lah khususnya, mana-mana bahasa pun sama. Apakah jenis-jenis kemahiran yang kamu perlu kuasai dalam sesuatu bahasa? Afikul, Haris. Kemahiran. Ya, kemahiran apa dalam bahasa yang kamu perlu kuasai? Kemahiran susun kinayat.
Mendengar tak? Mendengar. Mendengar. Betul. Okey. Bertutur. Hmm. Lagi? Menulis. Susun Menulis. ayat dia. Menulis. Buat ayat ni maksudnya menulis. Ya. Ataupun satu lagi kita panggil bercakap Ah. lah. Misal. Okay, ada satu lagi, Mahiran. Membaca. Membaca. Jadi kita dalam bahasa Arab ni, saya nak tengok kat kamu whiteboard no. Okay, dalam bahasa Arab kamu tengok Asad dah ni whiteboard lah. Nampak tak Ustaz tunjuk whiteboard? Ustaz dah tunjuk whiteboard, ada nampak tak? Nampak. Ha? Nampak tak? Nampak. Color apa whiteboard? Biru. Alhamdulillah. Color biru. Jadi dalam bahasa maharat, kemahiran bahasa ni, maharat dia panggil kemahiran bahasa. Nampak tak Ustaz tulis? Maharat al-lughah. Kecil lah tak? Kecil lah. Kita besarkan. Oh tak. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Nampak. Okey, maharatul lughah ni dia terbagi kepada yang kamu sebut tadi lah. Al-maharatul ula, maharah yang pertama yang mula-mula sekali adalah kamu al-istima'. Kamu kena ada kemahiran dengar tu. Ada kemahiran dengar tu. Okey. Kemahiran yang kedua apa dia tadi kamu sebut? Baca. Bertutur. Dia bagi apa soalan? Kalam. Bila kita dah mahir mendengar, kita boleh bezakan antara huruf. Ada huruf yang syaddah, dia syaddahkan. Lepas tu alif lam. Kataan tu ada alif lam kan ada alif lam. Contoh macam alhamdulillah. Alhamdulillah ada alif lam lah. Okey, lillah rabbil alamin. Rabb ada alif lam tak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb ada alif lam tak? Tidak. Tak ada. Al-alamin, rabbil alamin, alamin ada alif lam tak? Ada. Okey, itu Ada. sangat dalam mendengar ni. Dan kamu dah belajar berkenaan dengan alif lam. Ada kata alif lam tu macam mana nak bunyikan alif lam. Ada tempat yang ada alif lam tapi tak dibunyikan. Yang kita mengaji dalam alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah kita satu dulu ni. Itu adalah kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan istima', mendengar. Lepas tu lepas bila kita istima' dah ada kemahiran-kemahiran tu, ada huruf yang syaddah, ada huruf yang tak ada syaddah. Kita boleh bezakan bila kita dengar. Orang sebut, orang cakap Arab, kita boleh bezakan perkataan ni ada syaddah ke tak syaddah, perkataan ni sukun ke tak sukun. Perkataan ni maharat, contohnya maharat. Bila Ustaz sebut maharat, maksudnya selepas ha ada alif, ra pun ada alif selepas dia. Sebab kita baca panjang, maharat. Nah. Jadi itu adalah istima'. Bila kita ada istima' banyak, kita mai kepada kemahiran yang kedua, kemahiran kalam. Lepas dah kita dah banyak istima', terror dan juga mahir dalam istima', kemahiran kalam ni kita boleh bercakap benda-benda yang basic lah. Mas muka ismi Muhammad, aina taskunu askunu fi mana. Lepas tu kemahiran kalam ni dia kita improve. Kita satu kita buat sikit, kita sikit. Lain kali kalam ni bila kita sembang, nak sembang bab apa? Contoh sembang bab sukan, al-al'abur riyadhiyah. Permainan sukan. Al-al'abur riyadhiyah, lu'bah apa? Lu'bah kuratil qadam, lu'bah. Kita boleh sembang berkaitan dengan benda-benda macam ni, itulah maharatul kalam. Okey. Kemahiran keempat tadi yang kamu sebut dah tadi ni, apa dia?
Lepas kita mahir mendengar dan bercakap, bertutur, istima' wal kalam, lepas tu kita mesti Qiraah. mahir dalam bahasa. Okey, kita qiraah dulu. Qiraah. Al-qiraah. Al-qiraah. Okey. Untuk kita kalam, kita punya susunan yang macam ni, noh. Untuk kita mahir bercakap, kalam ini, Allah. Ya, untuk kita mahir bercakap ini, dia kena mula dengan banyak mendengar dulu. Dia kena mula dengan istima'. Daripada istima' ni, barulah kita boleh kalam. Okey. Itu yang pertama. Untuk kita boleh membaca, pertama sekali kena istima' dulu banyak dan dicampur dengan al-kalam. Untuk kita dapat kemahiran membaca dengan betul. Nah, jadi untuk kalam, dia pertama sekali mula dengan istima'. Kedua, bila kita banyak istima', barulah kita boleh kalam, cakap. Ketiga, untuk mahir membaca, kita kena ada istima' kalam yang banyak dulu, barulah kita boleh membaca dengan betul. Untuk menulis pula, kemahiran yang terakhir, kemahiran apa? Kemahiran terakhir adalah kemahiran al-kitabah. Maharatul istima' yang pertama, maharatul kalam yang kedua, maharatul qiraah, maharatul kitabah. Maharatul kitabah ni untuk kita dapat menulis insya' ke karangan ke apa ke, dia kena banyak istima' kalam qiraah, barulah dia mai kepada al-kitabah. Nampak step kita. Jadi ini adalah komponen-komponen, 4 komponen kemahiran dalam bahasa yang kamu perlu kuasai. Sebab itu nantilah ini kamu dah masuk tahap 4 ni, start dah boleh sembang pasal SPM lah. Nantilah kalau bila sampai ke tahap SPM nanti ni, sebab SPM dia bermula daripada silibus tahap 4 campak silibus tahap 5, itulah pasal SPM. SPM nanti ni dia akan uji 4-4 ni lah. Dia akan uji 4-4 ni. Sebab tu ada 2 paper, ujian lisan, 1 paper dan juga ujian yang bertulis, paksa bertulis. Ujian lisan ni dia tengok qiraah, dia mula tengok tu baca dulu petikan. Lepas tu kalam. Lepas tu istima'. Istima' kalam qiraah ni dia untuk ujian lisan tu lah. Istima' kalam qiraah ni dia akan suruh baca petikan, dia akan suruh kamu sembang satu-satu tajuk. Dia akan tanya soalan, kamu jawab istima' wal kalam ni. Ini dia akan uji dalam kertas yang kedua, nama dia kertas ujian lisan syafawi. Manakala kertas yang pertama, dia yang bertulis tu kitabah, dia akan uji kitabah kamu. Kemahiran menulis. Kemahiran tulis untuk jawab soalan, kemahiran tulis untuk jawab nahwu saraf, kemahiran tulis untuk buat ayat, kemahiran tulis kitabah untuk buat karangan pendek dan karangan panjang. Okey, boleh. Jadi saya nak seorang sikit sebut sikit apakah kemahiran Nafis. Nafis sebut sikit apakah kemahiran yang kita perlu kuasai dalam bahasa. Di mana habis ni?
Okey, siapa yang boleh sebut, tolong sebut Ustaz. Apakah kemahiran-kemahiran bahasa yang kita perlu kuasai dalam bahasa Arab ni? Istimak, kalam, qiraah, al-khitabah. Kitabah. Okey, kitabah menulis. Baik, kita masuk kepada perkara yang kedua dalam ini, iaitulah background. Apa yang kamu akan pelajari dalam tingkatan 4 ni? Kamu akan belajar apa tingkatan 4? Tingkatan 4, benda yang kamu akan belajar yang pertama sekali i'rab tu dalam tata bahasa lah. Pertama sekali kamu akan mutalaah. Kamu akan belajar mutalaah dalam tingkatan 4. Kita ada 10 asyarah mawdu'at tajuk yang perlu kita kuasai. 10 tajuk yang perlu kita kuasai ni, yang kalau kamu dah buku teks, kamu boleh tengoklah. Saya nak tunjuk kat kamu dalam buku teks. Okey, nampak tak buku teks Ustaz share ni? Apa yang kamu belajar untuk mutalaah, apa yang kamu belajar mutalaah ni? Najmi, ahlan wa sahlan Najmi. Ahlan wa sahlan ya Najmi. Nampak tak buku Ustaz share buku teks tu? Apa yang kamu pelajari dalam tingkatan 4 insya-Allah? Al-Lughah Arabiyyah Mu'asirah. Al-Lughah Arabiyyah Mu'asirah tingkatan 4. Baik. Nampak tak buku teks? Nampak? Okey. Yang kata 10 tajuk tadi ni, dia berkaitan dengan tajuk maudhu' yang pertama. Tajuk pertama kaitan dengan ni, maklumat ala atrafil asabi'. Maklumat ala atrafil asabi'. Sorry. Macam mana nak tukar color pen ni? Nampak tak saya bulatkan tu tajuk dia? Kecil lah. Nampak tak? Kecil tu. Macam mana nak buat jadi besar? Okey, kamu boleh zoom lah. Kamu zoom. Nombor 1 tu kamu zoom tengok. Wahdatul ula. Boleh zoom kan? Cuba zoom tengok dekat skrin kamu. Boleh tak? Boleh. Okey. Tengok pula yang kedua. Maudhu' yang pertama berkenaan dengan maklumat ala atrafil asabi', iaitulah teknologi maklumat. Data. Berkaitan dengan internet, berkaitan dengan telefon, berkaitan dengan sains dan teknologi. Okey. Jadi kamu kena kuasai lah. Yang kedua berkaitan dengan tokoh. Tengoklah. Wahdatus Tsaniyah min a'lamil muslimin. Ada tokoh-tokoh Islam. Kamu akan belajar berkenaan dengan, kamu kena kenal Khawarizmi tu siapa, Ibnu Sina tu siapa, dan tokoh-tokoh yang lain yang tak masuk dalam buku teks ni pun kamu kena, kalau boleh kamu kena kenal. Okey, yang ketiga, tengok yang hijau bawah tu. Pemikir-pemikir Islam yang zaman moden ni. Kat tadi tokoh-tokoh zaman dulu. Lah ni tokoh-tokoh zaman moden, mufakirin muslimin. Mufakirin maksudnya orang pemikir, tokoh-tokoh pemikir. Baik. Seterusnya, tajuk yang keempat yang kamu perlu kuasai adalah
Tajuk keempat. Tengok atas tu hijau, yang bukan surat sesenyal, atas tu hijau. Tajuk yang keempat adalah bawah tengah tu. Wahdah Ar-Rabi'ah Al-Iqtisad wal Amwal, ekonomi dan harta benda, berkenaan dengan sistem ekonomi Islam, berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan sifat menyimpan, iddikhar, menabung, dengan sifat ataupun dengan kerja menabung gitu. Apa lagi berkenaan dengan berkaitan semua yang berkaitan dengan ekonomi lah. Khususnya zakat, sedekah dan sebagainya. Lepas tu tajuk yang kelima. Tajuk apa tu yang kelima yang kamu kena kuasai? Tajuk apa? Nampak tak? Alam Islami. Apa itu tajuk alam Islami? Berkenaan dengan kamu nak kena kuasai berkenaan dengan alam Islami, dunia Islam. Dunia Islam ni berkenaan dengan negara-negara Islam, berkenaan dengan apa yang berkaitan dengan alam Islami ni. Contohnya dalam tola'ah ni kamu Al-Qudsu fi fuadi, Al-Quds, berkenaan dengan Quds, iaitulah Palestin. Lepas tu tempat-tempat contoh Cordova, tempat-tempat yang menjadi pusat tamadun Islam dulu, Iraq, Baghdad, Mesir dan sebagainya, Turki yang pernah menjadi pusat tamadun Islam. Dan Nusantara kita pun termasuk dalam alam Islami. Nusantara kita ni maksudnya Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand, Kemboja, Filipina, Sabah Sarawak, Indonesia dan sebagainya. Itu Nusantara kita pun termasuk dalam alam Islami. Okey. Tajuk yang kelima, tajuk yang keenam. Tajuk yang keenam, boleh kamu nampak tak? Tajuk yang keenam, tajuk apa tak? Boleh tak baca? Zoom aku tak boleh baca, Zoom boleh besarkan. Khalifah Allah Khalifatullah fil ard. Cerita berkenaan dengan kita ni sebagai khalifah. Manusia ni Allah Ta'ala hantar duduk atas bumi ni sebagai khalifah. Khalifah Allah di atas muka bumi. Pemimpin lah, berkenaan dengan pemimpin. Lepas tu kita mula dengan kisah khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi khalifah yang pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tengok benda yang basic dia bagi, kaifa nakhtar rais al-fasl. Jadi tajuk berkenaan dengan kepimpinan ni, daripada hak sebesar-besarnya memimpin negara, cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Mukminin, khalifah Islam yang pertama selepas Rasulullah. Yang kedua berkaitan dengan itu sebesar perkara lah. Lepas tu turun sehinggalah dalam kelas kamu lentik pemimpin, kaifa nakhtar rais al-fasl, bagaimana kita pilih ketua kelas. Kaifa nakhtaru rais al-fasl. Man raisul fasl fi hadhihi sanah? Man raisul fasl fi hadhihi sanah insya-Allah? Siapa? Ketua kelas ni? Siapa ketua kelas? Tak tahu. Tak ada ya. Tak ada lagi. Tak ada Nanti ya. Tak lantik lagi. Kita berkumpulan nanti siapa ni? Alah. Ibat. Afikul. Najmi. Okey, tak apa, nanti saya dengan Google Kelas macam mana. Okey. Tajuk kita yang seterusnya. Tajuk yang ke-7. Tajuk apa? Iman. Okey. Dia ni tajuk Usuluddin. Tauhid kan? Ilmu tauhid tak? Iman bil Rabi' ni soal ilmu tauhid. Tajuk ni juga dia ada dalam Usuluddin. Uji Usuluddin kan? Kalau kamu tengok buku Usuluddin, Syekh Khairi yang akan ajak nanti ni berkenaan dengan ghaibiyat ni lah. Ataupun dia panggil as-sam'iyat. Kamu usah ngaji kot as-sam'iyat. Benda yang tak nampak tapi kita dengar cerita daripada Nabi SAW melalui wahyu. Ghaibiyat, sam'iyat ni perkara berkenaan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid dia ada 3 kan?
Komponen ilmu tauhid ada 3 kan? Siapa boleh sebut? Dalam usuluddin ilmu tauhid dia ada 3 komponen. Ya. 5. Salah satunya adalah sam'iyat ataupun ghaibiyat ni. Haris tahu tak? Apakah komponen-komponen ilmu tauhid? Ada 3. Salah satunya sam'iyat, lagi 2 apa dia? Afikul tahu tak? Tak tahu. Ibad. Tak tahu. Tak tahu. Ibad. Kita apa ya? Luqman dah ni Luqman. Tak masuk. Tak masuk lah. Okey. Dalam komponen ilmu tauhid kita ada 3, pertama tentang ketuhanan, uluhiyat, al-uluhiyat. Yang kedua tentang kenabian, an-nubuwat. Asal-asal kamu bisa dengar perkataan-perkataan ni. Yang ketiga berkenaan dengan perkara-perkara ghaib, iaitu ghaibiyat ataupun as-sam'iyat. Dengar tak? Ya. Okey. Seterusnya tajuk ke-8 apa dia? La rashwah. La lirrashwah. Lirrashwah. Tidak kepada rasuah. Maksudnya katakan tidak kepada rasuah. Okey, dia sebenarnya tajuk ni berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tajuk dia ada tajuk ni. Ni tafsir Ustaz ni. Ada ayat Quran berkaitan dengan makan harta orang secara rasuah ni. Jadi kita akan tengok berkenaan dengan rasuah lah. Tajuk dia makan harta orang cara haram, antaranya cara dia adalah dengan rasuah. Jadi tajuk kita adalah berkenaan dengan rasuah. Seterusnya tajuk yang ke-9 Fi wahabbil Quran. fi rihabil Quran, bersama dengan Al-Quran. Okey, bersama dengan Quran, fi rihabil Quran ni kita cerita tentang apa? Cerita tentang Quran tak? Ya, dari Quran. Ya. Kaifa nata'amalu ma'al Quran? Bagaimana nata'amalu, kita berinteraksi? Bagaimana hubungan kita dengan Quran? Bagaimana interaksi kita dengan Quran? Lepas itu kita ada menolak Quran berbicara tentang diri sendiri. Lepas itu surah Fatihah. Apa yang faham dari surah Fatihah, faedah istifadah, mengambil faedah dari surah Fatihah. Fadlul Quran. Jadi yang berkaitan dengan tajuk 9 ni adalah semua kaitan Quran je. Nah, ada adab dengan Quran dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir, tajuk yang terakhir apa? Sinabilus sab'ai. Okey. Apa maksud sanabilus sab'u? As-sanabilus sab'u. As-sanabilus sab'u ni, kamu tengok bawah tu, dia bercerita tentang apa? Sedekah wal infak. Sedekah dan infak di jalan Allah. Jadi cerita kun mutasaddiqan, jadilah orang sedekah. Jadi sanabilus sab'i dia maksudnya tangkai-tangkai yang 7. 7 tangkai simbolik. Saya simbolik saja. Iaitulah tangkai dia macam tangkai padi, tangkai gandum tu. Satu benih padi dia akan menunjukkan satu pokok padi tu tak? Ya. Satu benih bila kita tabur dia akan naik berapa tangkai. Dia akan naik berapa tangkai. Jadi macam tu juga sedekah ni, satu sedekah dia akan naik 7 tangkai. Daripada satu benih tu dia akan naik 7 tangkai ni. Setiap 7 tangkai ni pula dia akan ada 100 biji. Jadi satu sedekah kita tu ganda dia berapa? Ganda dia 7 kali 100. Jadi 700 gandaan berkaitan dengan sedekah ni. Sebab tu tajuk dia ambil 7 tangkai. Apa maksud 7 tangkai? 7 tangkai daripada satu benih. Yang mana satu benih itu bila ada 7 tangkai, setiap tangkai itu ada 100 biji pula yang akan tumbuh daripada satu benih tadi. Okay. Itu ada 10 tajuk yang kamu kena kuasai
berkaitan dengan bahasa Arab lah, mutalaah. Kamu kena banyak kita baca dalam 10 tajuk ni saja. Kita bacaan kita akan tumpu pada 10 tajuk ni saja dan kita akan dapat perkataan-perkataan baru dalam setiap tajuk yang berkaitan. Okey. Itu yang pertama berkaitan dengan Allah. Yang berkaitan dengan mutalaah. Ada apa tadi tajuk? 10. Ada 10 tajuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Betul. Okey, nampak tak? Ustaz share balik ni kita. Papan hitam kita. 10 tajuk tadi. Nampak apa hitam tak? Nampak tak? Nampak. Komponen pertama 10 tajuk mutalaah. Okey, dalam bahasa Arab yang pertama mutalaah. Lepas mutalaah ni kita akan ada at-ta'bir. Ta'bir ni dia adalah al-kalam wal kitabah. Ta'bir secara lisan ataupun secara bertulis. Ta'bir ni ekspresi, luahan rasa, luahan hati. Kita nak cakap apa? Kita nak kata apa? Jadi insya' lah yang kita ni sama ada dia kalam dengan insya'. Kitabah maksudnya insya'. Tulis pendek ke, tulis panjang ke, kita panggil ta'bir. Ataupun bercakap pun panggil ta'bir, iaitulah kita meluahkan apa yang ada dalam hati, kita nak cakap apa tu, kita nak tulis apa tu, itulah ta'bir. Dia datang satu package sekali dengan mutalaah. Mutalaah ta'bir ni dia satu package. Bila kita dah tengok 10 tajuk tu, kita dah baca tajuk tu, kita dah tahu perkataan dia, barulah kita boleh cakap tajuk tu, kalam, barulah kita boleh kitabah, tulis tajuk tu. Jadi ini adalah komponen yang pertama dan kedua lah, mutalaah dan juga ta'bir. Okey. Apa lagi yang kamu ngaji dalam bahasa Arab tentang 4 ni insya-Allah? Boleh teka tak? Tak tahu tak? Tak tahu ah. Dalam bahasa kamu ngaji pagi. Tak tadi bahasa. Okey, daripada mutalaah wa ta'bir ni kamu akan ada Qawaid. tak sebelum sampai qawaid. Kita tak sampai qawaid. Untuk kamu menguasai mutalaah wa ta'bir ini, kamu kena ada kosakata yang banyak. Kita panggil apa? Al-mufradat. Al-kathirah. Okey. Bila kamu dah mutalaah wa ta'bir ni, sepatutnya kamu kena ada setiap tajuk tu kena ada kalimat-kalimat mufradat ataupun orang putih panggil apa? Vocabulary. Orang Melayu panggil kosakata yang banyak berkaitan dengan tajuk-tajuk tadi. Barulah kita boleh kalam dan juga kitabah. Okeylah. Tadi kawan kamu sebut apa?
Siapa sebut tadi? Qawaid tadi? Zikri. Okey, bila kamu dah komponen penting dalam bahasa ni adalah mutalaah wa ta'bir. Kita boleh faham, kita boleh memahami tajuk-tajuk, kita boleh memahami petikan, memahami kalam orang. Lepas tu kita boleh bercakap pula. Kita boleh bercakap, kita boleh menulis. Itu komponen yang penting dalam bahasa. Sebab kita nak komunikasi tu ya. Nak belajar ilmu-ilmu usuluddin, syariah, adab balaghah, manahij semua tu semua dalam bahasa Arab. Jadi kita perlukan basic asas kalimat-kalimat, mufradat-mufradat, vocabulary dan kosakata yang banyak ni untuk kita boleh menguasai, memahami dan juga bercakap, bertutur dan juga menulis dalam bahasa Arab. Okey. Seterusnya barulah kita masuk dalam komponen yang ketiga, iaitu al-qawaid. Tata bahasa. Tata bahasa kalau kamu tengok balik dalam buku teks nanti ni, kamu akan ada 19 tajuk. Tata bahasa 19 tajuk ni sikit saja berkaitan dengan ilmu saraf. Ilmu saraf ni adalah ilmu binaan perkataan. Ilmu membina perkataan. Okay tak? Contoh macam isim fa'il. Kamu dah ngaji dah yang dulu ni tingkatan 3 musarah dah juga buat tasrif isim fa'il, isim fa'il pula. Fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Lepas itu isim, jenis-jenis isim. Itulah saraf, ilmu saraf. Lepas tu ilmu qawaid yang kedua ni ilmu nahwu. Apa beza saraf dengan nahwu? Saraf adalah ilmu berkaitan dengan bentuk-bentuk perkataan secara single, tunggal perkataan tu. Dia tak bercampur dengan perkataan lain. Dia tak duduk sekali dengan perkataan lain. Dia ilmu berkenaan dengan perkataan saja. Nak bina perkataan saja. Nahwu pula adalah ilmu apabila perkataan-perkataan itu berada di dalam ayat. Dia akan ada i'rab. Tadi kawan kamu ada sebut satu tadi dia perkataan i'rab. I'rab ni dia al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Iaitulah bila satu perkataan itu duduk dalam ayat, jadi kita nak baca macam mana. Tadi perkataan tu kita tahu dah bentuk dia macam mana. Contohnya perkataan Muhammadun. Itu ilmu saraf. Macam mana kita nak buat perkataan Muhammadun? Muhammadun asal perkataan daripada hammada yuhammidu tahmidan. Hammada yuhammidu tahmidan. Maka keluarlah Muhammad daripada perkataan tu. Asal dia hammada yuhammidu tahmidan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maka keluarlah Muhammad. Itu ilmu saraf. Kita tengok bentuk perkataan. Bentuk dia jadilah Muhammad. Ilmu nahwu ni kita nak tengok perkataan itu apabila dia berada dalam ayat. Kita nak baca macam mana? Sebab tu dia ada i'rab, dia dah berubah di hujung perkataan tu. Kita nak baca Muhammadun ke, Muhammadan ke, Muhammadin ke, dia berdasarkan apa? Berdasarkan kedudukan dia di dalam ayat. Itulah ilmu nahwu. Muhammadun ke, Muhammadan ke, Muhammadin. Contohnya, ilmu nahwu ni bila berada dalam Muhammad berada dalam ayat jaa, kita akan baca jaa Muhammadun. Kalau ra'aitu Muhammadan. Kalau salamtu ala, aku bagi salam kepada salamtu ala Muhammadin. Jadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin tu bila dia duduk dalam ayat, itulah perbahasan ilmu nahwu. Okey, boleh? Dia faham tak beza saraf dengan nahwu? Semua boleh semua? Diam jadi. Okey, dengar. Boleh. Akan belajar. Boleh, Ustaz. Boleh, alhamdulillah. Jadi Ustaz akan tunjuk tajuk apa yang kamu akan mengaji dalam ilmu nahwu ni. Ilmu saraf dan juga nahwu qawaid. Kamu mengaji apa? Kamu tengok dekat skrin
Saya akan tunjukkan. Window. Okey, saya tunjuk buku teks ya. Dalam buku teks ni ada tajuk qawaid. Kamu ngaji apa qawaid? Kita tengok. Ya, PN. PN kamu dah mengaji dah. Kegiatan 3. Qawaid kamu ngaji apa? Tengok di sini. Mustaqat. Nama sekali kamu mengaji mustaqat dengan fi'il rubai mazid. Jadi, Fi'il rubai mazid. Ni sarah ni mustaqat fi'il rubai mazid. Kamu dah mengaji dah. Ustaz dah bagi dah. Fa'ala yaf'ulu nasara yansuru nasran kan. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Itu fi'il yang dalam bab sarah lah. Okey, tengok tajuk yang kedua dalam qawaid. Dalam tajuk yang kedua kita ngaji apa? Masdar. Masdar. Masih. Apa itu? Masadir Masadir. af'al Ali. rubaiyah. Jadi masdar pun masih lagi ilmu saraf. Sebab kita nak tengok tentang contohnya af'ala yuf'ilu, masdar dia if'alan. Akrama yukrimu ikraman. Ikraman itulah dia punya masdar sulasi. Nah, fa'ala yufa'ilu taf'ilan masdar dia. Jadi sama'a yusami'u masdar dia berapa? Tasmi'an. Tasmi'an. Fa'ala yufa'ilu masdar dia adalah Ja'alan. fa'alatan au fi'alan. Jadi kalau yujahidu apa masdar dia? Atau jihadan. Mujahadatan au jihadan. Jadi Ya. kat tu kita mengaji dah sebenarnya. Ini mudah balik. Nah, fi'il rubai in fa'ala yanfa'ilu dia punya masdar dia infi'alan, in kasra yang kasru masdar dia inkisaran. Semua itu adalah benda yang mudah je insya-Allah. Okey. Okay. Tajuk yang berikutnya. Qawaid Jumlah fi'lah. baru kita dalam nahwu. Jumlah fi'lah, jumlah ismiyah ni dia kita akan mula masuk nahwu daripada sini. Sebab sebelum ni kita mengaji adalah sarf. Sarfu. Binaan perkataan, macam mana nak buat fi'il, macam mana masdar, mustaqqat, isim fa'il macam mana nak buat, isim maf'ul macam mana nak buat. Macam mana kita nak buat isim alat. Contohnya ghassalah basuh. Alat basuh, mesin basuh kita panggil apa? Kita panggil ghassalah. Jadi itu adalah ilmu sarf. Jadi kita nak bina perkataan. Bermula pada jumlah fi'lah, jumlah ismiyah ni kita dah mula masuk ilmu nahwu. Nahu. Dia kena ada jumlah, kena ada ayat tu. Ayat fi'lah dengan ayat ismiyah. Barulah kita akan membahaskan nahwu. Sebab nahwu ni macam Ustaz sebut tadi, apa itu nahwu? Iaitulah keadaan perkataan apabila dia berada di dalam jumlah. No? Seterusnya, qawaid seterusnya. Fi'il lazim. Okey. Fi'il lazim, fi'il muta'addi, fa'il. Bila kita ada jumlah fi'liyah, jumlah yang bermula dengan fa'il, bila jumlah bermula dengan fi'il, dengan kata kerja, ayat yang mula dengan kata kerja dia mesti ada fi'il. Lepas tu dia mesti ada fa'il. Nah? Ya. Jadi dalam jumlah tu dia tak boleh duduk seorang. Dia kena ada dua. Fi'il dengan Fa'il. fa'il. Fi'il tu pula terbagi kepada dua, fi'il lazim dengan fi'il Di. muta'addi. Jadi jumlah fi'liyah. Okay, kita masuk pula jumlah masih lagi jumlah fi'liyah lagi. Ada fi'il fa'il, dia ada pula maf'ulun bih. Ya. Orang yang fa'il pelaku yang buat perbuatan tu. Contoh macam daraba Zaidun, Zaidun yang memukul. Zaid berpukul, maksudnya yang pukul sebenarnya Zaid. Zaid. Maf'ul yang kena pukul. Maf'ul bih yang kena perbuatan fa'il. Maf'ul bih ialah yang kena perbuatan fa'il. Yang kena ke atasnya perbuatan fa'il. Contohnya daraba Zaidun Amran, maka Amran ni dia yang kena pukul.
Lepas tu kita ada naib fa'il yang menggantikan fa'il, nanti kita agak ajak. Kita tajuk seterusnya. Tajuk seterusnya ialah tajuk apa dalam Nahu? Mubtada wal khabar. Wal khabaru. Mubtada khabar ni apa? Mubtada khabar ni adalah kita dah tadi jumlah fi'liyah kan? Ini kita mula masuk jumlah al-ismiyah. Kita mula masuk jumlah ismiyah. Jumlatul ismiyah. Apa maksud jumlah ismiyah? Tadi kalau jumlah fi'liyah, jumlah yang mula dengan fi'il, dia ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Jumlah ismiyah pula jumlah yang mula dengan isim. Isim itu nama dia mubtada. Yang dimulakan dengan isim yang dimulakan dengan ayat itu dia panggil mubtada. Ada mubtada mesti ada khabar. Nah, dalam bahasa Melayu kita panggil subjek dan predikat lah. Betul dengan kan subjek predikat kan? Ya. Kalau dalam jumlah fi'liyah, subjek dia adalah fa'il, predikat dia adalah fi'il. Dalam jumlah ismiyah, subjek dia ialah mubtada, predikat dia adalah khabar. Khabar pula ada beberapa jenis. Al-khabar wa anwa'u. Kamu akan ngaji jenis-jenis khabar. Okey, tajuk seterusnya. Habis dah jumlah ismiyah, jumlah fi'lah, jumlah ismiyah. Kamu akan mengaji inna wa akhawatuha dengan Kana wa akhawatuha. akhawatuha. Inna akhawatuha, kana akhawatuha ni adalah kataan-kataan yang masuk kepada mubtada khabar. Masuk juga kepada jumlah ismiyah. Yang ni kita akan mengaji juga. InsyaAllah. Seterusnya. Tajuk seterusnya ialah tajuk idhafah, mudhaf, mudhafu ilaih. Kita sandarkan isim kepada isim. Idhafah maksudnya sandarkan. Sandarkan isim kepada isim. Itu tajuk apa? Nah. Na'at. Na'at itu adalah sifat. Ada sifat apa? Sifat. Kita nak buat sifat kepada sesuatu. Contoh macam at-talibu, pelajar itu. At-talibu an-nasyitu, pelajar yang rajin itu. At-talibu an-nasyitu. An-nasyitu jadi na'at. Pelajar yang rajin itu. Jadi na'at ni adalah maksudnya kita nak memberikan sifat kepada sesuatu. Isim lah. Okey, tajuk seterusnya qawaid. Isim mausul ada wak nasab. Dan yang terakhir dalam qawaid ni adalah adawatul jazmi. Adawatul jazmi dengan huruful atfi. Okey. Selesai tajuk-tajuk qawaid yang kita akan mengaji pada tahun ni. Stop. Okey, selesai no? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan dia. Tak ada. Okey. Tajuk-tajuk yang 19 tadi ni. Ya. Tak? Yang Ustaz tengok satu qawaid tu. Dia sikit je saraf kat depan tu. Ada 4 tajuk saraf kat depan tu. Yang bermula pada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah sampai ke belakang tu semuanya adalah nahwu. Saraf 4 tajuk. Nahwu yang lebihnya. Jadi banyak nahwu lah. Saraf takat tu yang kamu ngaji sebab kemudian ngaji banyak tingkatan 3 ilmu saraf. Macam mana nak buat fi'il? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Macam mana isim, jenis isim yang jenis mufrad, isim sana, isim jenis jamak. Semua tu ada
berkenaan dengan ilmu saraf tingkatan 3. Tingkatan 4 ni lama sikit lagi tempat tajuk. Okey, rasa kita sampai di sini dulu. Ada soalan tak? Berkenaan dengan bahasa Arab yang kita akan mengaji pada tahun ni. Tingkatan 4. Kalau ada soalan boleh bertanya. Hal hunaka soal? Hal indaka soal ya ibad? Ya sidqi. Ya sidqi. Aina anta ya sidqi? Dah. Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tak ada tak? Tak ada. Bagus ha. Faham Alhamdulillah. semua? InsyaAllah faham tak? Bagus InsyaAllah. Zikri. Ya, okey, Ustaz akan bagi buku teks digital tu, kamu boleh selak-selak sendiri boleh tak? Ya. Eloknya pakai skrin yang besar sikit lah, tab handphone boleh tapi kena zoom sikit lah. Kalau pakai Boleh, laptop boleh. pakai tab lah lagi cantik. Buku teks tu, Ya. buku teks digital lah. Ustaz akan bagi Boleh, lah. Okey, jadi Ustaz nak masuk mula minggu depan ni kita akan buat aktiviti lah. Siapa yang tak siap lagi yang kerja hari tu ni, yang Ustaz bagi hari tu ni, tolong buat lah. Kita akan simpan tu sebagai PBD. Pentaksiran bilik dajah. Nanti kalau orang minta markah PBD tu, Ustaz akan bagi hak tu lah. Mudah-mudahan yang kamu Ustaz buat latihan tu lah. Ya. Ya. Okay. طيب سعدنا بهذا اللقاء في هذا اليوم لدرس اللغة العربية وأنا مسرور جدا في هذا اليوم لأننا عندنا berapa ada 11 okey Ustaz nak seorang buat kesimpulan sikit apa yang kita belajar hari ni. Ahnaf, kita belajar apa hari ni? Abdullah Hashim siapa? Ahnaf. Ahnaf. Ya Ustaz. Tengok berkesimpulan sikit apa yang kita belajar hari ni. Ustaz ajak apa hari ni? Tentang apa? Nahu Nahu lagi. bab komponen bahasa Arab. Komponen bahasa Arab. Okey, yang lain pula. Ibad. Ya ibadi. Ya ibad. Ya, Ustaz. Apa yang kita belajar hari ni? Apa jenis qawaid? Qawaid. Ada qawaid nahu, ada qawaid saraf. Lagi? Sidqi. Afiq Darwish. Tak dengar suara Afiq Darwish. Ya, Ustaz. Sekejap, kita belajar apa hari ni Afiq Darwish? Buat kesimpulan sikit.
Sidqi. Sidqi, Afiq Darwish, tolong jawab tengok apa yang sentuh, itu apa yang Ustaz sentuh pada hari ini? Baik, Ammar. Cuba cerita si Ammar apa yang kesimpulannya pada hari ini yang kita belajar. Ma khulas apa dia? Ada 4 kemahiran. Ada 4 kemahiran. Kemahiran apa tu? Istima', Maharat al-lughah. Kemahiran bahasa pertama. istima', Awalan al-istima', wa thaniyan al-kalam, kalam, wa ba'da zalik salisan al-qira'ah, qira'ah, wa akhiran. al-kitabah. Baik, hadhihi al-maharat, maharatul lughah, al-istima' wal kalam wal qira'ah wal kitabah adalah benda yang kita kena kuasai. Nastau'ibu wa naqdiru ala hadhihi al-maharat insya-Allah. Lepas tu perkara yang kedua yang kita belajar pada hari ini, benda yang seterusnya, Afiqul sebut tengok Ustaz. Apa yang kita belajar pada hari ini, Afiqul? Al-mafrudat al-kasirah. Al-mufradat al-kathirah maksudnya kosakata ataupun orang putih panggil apa? Vocabulary. Vocabulary. Okey, ataupun kosakata kena ada perkataan tu, kena banyak yang kamu tahu. Mufrad, jamak, makna perkataan. Okey. Lagi orang lain pula. Apa lagi yang kita belajar pada Najmi? Suara sikit Najmi. Abdullah Hashim ni siapa? Nafis ke? Nafis. Najmi dengan Nafis. Apa yang kita belajar? Ni. Yang kita belajar Nafis dengan Najmi. Kita jawab tak? Okey, semua tak minta untuk semua orang tolong sebutkan apakah 10 tajuk asyarah mawdu'at tu. Saya tulis asyarah mawdu'at tu. Asyaratul mawdu'at lil mutala'ah. Tajuk untuk mutala'ah, untuk kita baca. Sebut saya antaranya 10 tajuk tu. Asyaratul Mu'amalatu ala atafi as-sabi'. maklumat ala atrafil asabi', maklumat di hujung jari, maksudnya teknologi kaitan teknologi maklumat. Yang lagi tajuk lain lagi? Min a'lamil muslimin. Min a'lam muslimin, daripada tokoh-tokoh Islam. Kita tentang longkah lagi. Rasuah. Mufakkirin muslimin mu'asirin. Minal mufakirin. Okey, pemikir yang contemporary. Rasuah, tadi saya sebut rasuah lagi. Min Iqtisad wal amwal. Iqtisad wal amwal, kaitan dengan ekonomi dan harta benda. Ekonomi dan kewangan. Amwal ni sebenarnya ekonomi dan kewangan lah. Okey, lagi? Yang ketiga? Alam Islami. Alam Islami, berkaitan dengan dunia Islam, berkaitan dengan geografi dunia Islam, berkaitan dengan negara-negara Islam, tempat-tempat yang penting dalam dunia Islam ni. Lagi? Khalifah Allah fil ardh.
Dia dengan kepimpinan Khalifatullah fil ard. Abu Bakar, nanti ketua kelas dan sebagainya lagi. Al-iman Iman bil bil ghaibiyat. ghaibiyat. Iman dengan gaib sam'iyat, yaumil qiyamah dan Naam. sebagainya. Syurga neraka. Okey, saya dah banyak tu. Ada lagi tak? Ada Kamu lagi? ingat? Ada. La li rashwah. Ah, baik, banyak tu. Sebenarnya kamu alhamdulillah semua dah dapat ikuti. Insya-Allah benda ni lah yang kita akan belajar pada tahun ini. Semoga insya-Allah InsyaAllah. kamu tahun ni insya-Allah di sini Ustaz kamu doakan kamu dapat taufik dan kamu mendapat taufik dari Allah dan kamu dimudahkan jalan untuk berjaya di dalam bahasa Arab. Amin. Dengan lughatul Quran wa lughatul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lughatu ahli Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi kalau tak ada soalan kita berhenti ya. Ada soalan tak? Mana kaki? Adik siapa tu? Nafi. Tolong lah ngaji ni semua. Nafi ada soalan Nafi. Mama. Adik cantik. Adik Nafih kan Nafih tu? Yalah, bunyi je Nafi tu. Okey. Sebelum kita berhenti, Ustaz nak ambil gambar kelas kita dulu. Okey, semua buka video. Masuk. Kak. Buka video. Kayak baju. Nafi tak mandi. Siapa ni? Ah, Allah. Dia Najmi.